Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأنبياء إلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah akan muliakan pula kita di akhirat nanti. Kerana kita membicarakan tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita. Mesti berlaku. Walaupun belum berlaku, tapi akan berlaku insya-Allah. Ya, iaitu yang pertama, selepas hidup ini kita akan dimatikan. Semua akan mati. Tak ada siapa yang hidupnya menongkat dunia ni. Yang cakap pun mati, yang dengar pun mati. Depan saya pun mati, di mana-mana di luar sana pun mati belaka. Asalkan ada nyawa, mesti mati. Ya. Itu sudah ditetapkan Allah waktu itu. Yang pentingnya lepas mati itu, selamat ke tak? Bahagia ke menderita? Dapat nikmat ke dapat siksa? Itu yang kita nak tahu betul-betul. Kerana bila mati, kita masuk dalam kubur. Dalam kubur ada siksa, ada nikmat. Jadi kalau orang yang bertuah dapat nikmat dalam kubur. Nah, lepas daripada siksa. Siksa kubur pun tak lalu kita nanggungnya. Siksa kubur ada berapa? Perempuan, ada berapa siksa kubur? 4. Yang pertama soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga didatangkan ular dan kala mematuk-matuk menggigit sampai hari kiamat. Yang keempat dimasukkan api neraka dalam kubur. Tempat siksa kubur. Yang mana lalu nohon cakap kabur. Nah, yang mana ndak cakap kabur. Mana tak ndak tak lalu kita nohonnya. Siksa kubur baru. Kemudian tak tahu berapa lama kita dalam kubur tu. Yang dah pergi itu belum balik lagi. Tak ada belum ngantor berita daripada kita. Ada ngantor di telefon kita ada. Yang dah balik tu. Ada ngantor. Teman tengah teruk ni ada. Ada juga nikmat dalam kubur. Yang macam-macam ada nikmat dalam kubur. Itu juga yang orang yang bahagia dapat nikmat dalam kubur. Orang yang celaka akan dapat siksa dalam kubur. Lepas itu habis mati.
Sudah habis semua, masuk malaikat maut pun dah mati. Dah saya cerita tentang malaikat maut dulu. Dah mati juga. Yang tak mati Allah aja. Lepas tu dia hidup kembali. Ini kita hidup balik ni ya. Hidup balik. Kenapa dia hidup kembali? Supaya kita menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Apa saja kita buat dalam dunia ni dibalas oleh Allah SWT. Kalau baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau jahat, dibalas dengan kejahatan. Bergantung pada apa yang kita lakukan dalam dunia ni. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebajikan dalam dunia ni, dia akan dapat memperlihatkan kebajikan itu dan dibalas sewajarnya. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkannya dan dia akan dapat balasan dari kejahatan yang dilakukannya itu. Baik, untuk pagi ini kita baca sambungan daripada pembacaan kita pada bulan sudah. Dapat di kitab, buka muka surat 186. Okay, 186. Tajuknya Perhimpunan di Padang Mahsyar. Kita akan berhimpun semua sekali. Kita akan jumpa esok di Padang Mahsyar tu. Saya akan nampak perempuan, perempuan akan nampak saya. Di Padang Mahsyar. Apa tu Mahsyar? Himpunan. Padang himpunan. Padang semua berkumpul. Asalkan manusia semua akan berkumpul di situ. Daripada dulu-dulu manusia daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kita tak tahu siapa. Semua akan dah mati dihimpunkan di Padang Mahsyar. Tempat himpunan. Ramai aku sikit orangnya. Perempuan, ramai aku sikit. Punyalah ramai. Tak tahu dah berapa trilion manusia ya. Bukan trilion pun. Tak tahu lah atas lagi trilion. Tak tahu dengan bawah ni. Semua akan berada di situ. Ramli ada situ. Saloma ada situ. George Bush ada situ. George Washington ada situ. Hang Tuah ada situ. Sultan Mahmud ada situ. Sultan Muzaffar Shah ada situ. Sultan Idris ada situ. Semua ada situ belakang. Bapak saya ada situ. Tok saya ada situ. Wanyang saya ada situ. Semua ada situ. Mak saya ada situ. Saya pun ada juga di situ. Tak ada siapa yang boleh keluar dari tempat itu. Itu namanya mahsyar, tempat himpunan. Udah ramai. Udahlah ramai, berimpit-rimpit lah tu. Macam kata Nabi, macam anak panah dalam busar panah. Macam anak panah dalam sarung panah tu. Payah nak faham. Kita tak pernah tengok anak panah untuk tengok. Tapi kalau saya kata macam rokok dalam kotak rokok, faham tak? Macam rokok dalam kotak rokok. Faham ke tak? Apa tak fahamnya? Bersusun rapat-rapat. Kalau kita keluarkan batang, masuk kembali. Renyuk tak? Kita keluarkan batang rokok tu, itu masuk kembali. Renyuk tak? Renyuk tak? Kena rapat renyuk. Itulah susunannya. Di Padang Mahsyar. Kita akan nampak. Saya nampak perempuan-perempuan nampak saya. Kita nampak jiran-jiran kita dulu yang dah tak ada ni semua. Mamak sarai saya orang sini banyaknya dah tak ada. Adik-adik saya pun gitu juga. Banyak orang sini ni, adik-adik saya ni, sepupu saya banyak. Dah tak ada. Esok akan jumpa besok di sana. Dia juga di Teluk Endang. Dan saya ni asalnya orang Pulau Tiga tau. Asal. Tok saya orang Pulau Tiga. Namanya Sidik. Bapak saya pun orang Tanah Mendara tapi lahirnya di Pulau Tiga juga tahu. Akan ada tu. Mak saya orang Surau. Tu Surau. Kamu masjid. Atau Pulau Tiga kiri. Itu mak saya sana.
Cuma saya ni dilahirkan di Pulau Remban. Tapi Pulau Tiga juga. Pulau Tiga semua saya kenal. Jadi esok kita akan jumpa esok sana di Padang Mahsyar, tempat perjumpaannya. Berimpit-rimpit. Udahlah berimpit-rimpit, telanjang pula tu. Bayangkan. Semua ni telanjang langsung ni. Saya telanjang, perempuan telanjang, semua telanjang belaka. Atau tidak kemalu esok. Perempuan tidak kemalu. Orang ni tengok orang ni punya, orang ni tengok orang ni punya, orang ni tengok orang ni punya. Tidak kemalu masa tu. Sampai tadi tak ada malu. Kenapa tak malu? Tu. Bukannya tak malu, tak sempat nak malu. Tahu tak sempat? Tak ada knowledge ke kanan, tak ada. Masing-masing risau tentang apa yang akan berlaku pada diri dia. Ya. Itu dia Padang Mahsyar. Kenapa? Kerana yang berlaku itu dahsyat penuh. Matahari berapa jauh dari kepala, puan-puan? Berapa jauh dari kepala, tuan-tuan? Sejengkal dari kepala, dari kepala tahu matahari tu. Sejengkal. Bayang ini sejengkal dah. Ini kita, ini matahari. Panas ke tak? Kalau dalam dunia ni terbakar kita. Tapi esok tak ada terbakar. Apa? Berpeluh-peluh, menggelejat berpeluh-peluh. Kerana matahari tu cengkal dari kepala. Ada orang peluhnya bulu kaki, buku lali. Ada orang peluhnya betih, ada orang peluhnya lutut, ada orang peluhnya paha, ada orang peluhnya dada, ada orang peluhnya pinggang, ada yang dada, ada yang leher, ada yang apa kepala pada hidung pada, ada yang berenang dalam peluhnya sendiri. Itu keadaan di Padang Mahsyar. Dia ke tak? Tengok kita baca insya-Allah. Nanti kita baca. Ini berhimpun di Padang Mahsyar ya. Kita beriman bahawa perhimpunan di Padang Mahsyar adalah berlaku selepas manusia dibangkitkan daripada dan dikeluarkan daripada kubur. Firman Allah, yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani waqda. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani waqda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Siapa? Akan dihimpunkan orang-orang bertakwa di hadapan Allah yang Rahman, Allah yang Maha Pemurah, beramai-ramai. Dan dihimpunkan pula orang yang jahat, orang yang berdosa, dikeliling neraka jahanam secara berkumpul-kumpul. Tengok apa artinya. Ingatlah hari yang kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Orang takwa siapa? Kita lah. Mayang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, nutup aurat tak tinggal, sedekah rajin. Itu orang takwa tu ya. Buat sekalian suruh. Jadi diumpulkan ramai. Kita esok diumpul apa? Ya. Orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sebagai Tuhan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang deraka itu ke neraka jahanam di dalam keadaan dahaga. Dahaga penuh. Ada ke air nak minum? Tak ada. Di Padang Mahsyar mana ada air nak minum? Panas aja. Gelegak aja. Itu di Padang Mahsyar akan berdiri di hadapan Allah SWT. Ya, belum masuk neraka ni semua manusia itu akan berdiri di depan Allah Taala. Masuk neraka tidak, masuk syurga tidak. Kita tak tahu siapa orang beriman atau yang kafir. Kemudian esok kita ni akan dibariskan oleh malaikat kepada 120 baris. Dengar elok. Kita akan dibariskan kepada 120 barisan. Tahu 120? 1, 2, 3, 4, 5, 100, 100, 100 sampai 120. Dibariskan kepada 120 barisan. Ya. Dari 120 barisan tu, yang beriman hanya berapa baris? Tengok jari saya berapa? 3 baris. Lain tu kafir belaka. Ya. Yang beriman hanya 3 baris saja. Lagi bakinya berapa?
3 baris beriman. Yang tak beriman berapa baris? Ya Allah, dah kata ngiri ada mana? 120 tolak 3 berapa? Ha? Ya Allah, ida ngaji matematik ke tu? 120 tolak 3 berapa? 117. Ya Allah, ini cikgu matematik dulu tau. Saya tak dengar matematik pun, ilmu hisab. Kapio belakang. Dengar lalu. 117 baris kapio belakang. Orang mana? Mana? Jangan. Antara neraka yang terkenal non 6. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk neraka Jahannam berbondong-bondong. Ramai-ramai. Tom. Ramai ke sikit? Yang masuk neraka itu ramai ke sikit? Ramai. Yang masuk syurga hanya berapa baris tadi? 3 baris. Belum masuk syurga, baru layak masuk syurga. Itu 3 baris. Yang lain tu semua kafir belaka. Masuk neraka. Terus aja. Tak ada cek apa-apa pun. Dia tarik tepi neraka, dom, dicampak oleh neraka, ditolak oleh malaikat. Neraka ada berapa, perempuan? Neraka ada berapa? 7. Yang pertama namanya Jahannam. Belum baca kitab lagi, baru 1 ayat baca je. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Khawiyah. Yang ketujuh namanya Lazza. Sekali lagi. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Semua ada ayat Quran tu. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Khawiyah. Yang ketujuh namanya Lazza. Semua ada ayat Quran tu. Jahannam ada ayat Qurannya. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dipenuhi oleh kebanyakan jin dan manusia. Yang kedua Jahim. Ini selalu kita sebut ni. Selalu kita dengar. Tok Imam selalu baca. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Tak mana dengar kaya ni? Surah apa? Surah At-Takasur. Alhaakumut takasur. Itu Jahim. Yang ketiga namanya apa? Saqar. Quran baru sebut dalam Quran. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu, berkata mereka, lam nakum minal musallin. Kamu terdiri daripada orang-orang yang tak semayang. Siapa tak semayang, dia akan masuk neraka namanya Saqar. Yang keempat namanya apa? Sa'ir. Tadi Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Bukan syair ya, Sa'ir. Syair lagu. Ada seorang pemuda handsome. Dia duduk di Pulau Tiga. Itu apa? Itu syair. Ini Sa'ir. Untuk siapa? Untuk orang yang menerima kitabnya dari belakang. Jom dari belakang. Esok kita akan diberi kitab amalan kita. Dengan perintah Allah oleh malaikat. Ada yang menerima dengan tangan kanan. Ada yang menerima dengan tangan kiri. Ada yang menerima cucuk dada itu tembus ke belakang. Dada itu cucuknya tembus ke belakang. Yang mana tak? Kanan, kiri, belakang. Mana tak? Yang mana tak? Siapa tak dari belakang kata? Tak dari mana, tak yang mana? Kanan, tanda bahagia. Kiri, anda masuk neraka dulu. Belakang, akan masuk ke neraka juga. Namanya, neraka itu namanya Sa'ir. Ya? Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, dari belakang, cucuk dada tembus ke belakang, ambil dari belakang. Dia akan menjerit kecelakaan. Dia menjerit tu, celaka aku. Menjerit kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan neraka yang nama sa'ir. Siapa nak kata? Jangan nak kat gambar mana orang dah. Ya. Itu yang keempat.
Yang kelima namanya khutamah. Tahu nama khutamah? Ya Allah. Tahu nama orang baca Quran kan? Kalla la yumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Khutamah lagi. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Bahkan mereka itu akan dicampakkan dalam neraka namanya khutamah. Tahukah kamu apa yang dikatakan khutamah itu? Khutamah itu ialah neraka yang dibakar sehingga ke hati-hati yang dibakar oleh Allah ya. Itu khutamah. Siapa nak? Tanda. Yang keenam namanya hawiyah. Hawiyah itu apa? Untuk orang yang bila ditimbang pahalanya kurang. Pahalanya sikit, pahalanya ringan. Tapi dosa yang banyak. Ditimbang tu. Kita besok akan ditimbang tau. Dengan pahala dan dosa kita tu. Semua akan ditimbang. Ada timbangan besar-besaran. Namanya mizan. Ada dacing tu, besar-besaran tau. Ada 2 daun tu. Satu nimbang dosa, satu nimbang pahala. Macam daun kedai merah. Ada ingat kedai merah tak? Ada timbangnya 2 daun betul. Dia tak pernah tengok kedai merah ni kan? Ada 2 timbang tu. Satu nimbang apa? Satu kati yang terletak tu berapa kilo ndak ada situ ya. Yang satu tu barang yang dia apa ya? Yang dia beli tu. Dia nak sama betul kan? Esok dia akhirat mau itu juga. Satu dosa, satu pahala. Ada dua daun tu. Satu daun letak pahala, satu daun letak dosa. Nak berat mana? Nak berat pahala ke nak berat dosa? Nak berat pahala. Kalau berat pahala berapa? Fa amma man saqulat mawazinuh kata Allah ya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan pahalanya, timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa dalam keredaan Allah. Itu kalau berat pahala. Tapi kalau berat dosa, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya ringan, dosanya berat, fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyala. Jadi mak siapa nak? Tapi nak bermak ke api neraka yang bersangatan nyala? Itulah dia. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia tak pernah beranak ke? Apa buat dia mak? Adik semua ada mak. Apa buat dia mak? Masa kecil-kecil anak tu apa buat dia mak? Ada tampar je itu je. Apa buatnya? Tampar dia lah. Tapi apa? Dia peluknya. Ada tak peluk anak? Ada nak mencium anak? Ada nak nukung anak? Ada nak nemang-nemang anak? Ada nak melamu-lamu anak? Itu lah yang berlaku ni, mak dengan anak. Esok yang menemang tu, yang menciumnya tu, yang memeluk dia tu, ialah hawiyah. Hawiyah siapa? Api yang bersangatan nyala. Meluk dia. Siapa nak? Api neraka yang bersangatan nyala nemang dia. Siapa nak? Api neraka yang bersangatan nyala tu mencium dia. Siapa nak? Itu dia. Namanya hawiyah. Yang ketujuh namanya lazo. Lam, zo, ya, tak ada titik ya. Lazo. Itu 7 neraka. Mana nak antara 7 neraka tu? Semua tanda. Kalau tanda, esoknya mau kain ke tanda dia kan? Esok mencuri kan? Lepas itu ngumpat orang kan? Lepas itu tanda baca Quran kan? Nyanyi aja tepi jalan kan? Deng. Nak apa tu? Joget tepi jalan. Kalau tanda neraka tadi. Kalau nak neraka buat. Nak neraka senang je. Kejap dia boleh dapat. Tahu? Nak neraka tak? Kejap dia boleh dapat. Macam mana? Tengok rambut air pecah macam dapat neraka tu. Apa dah? Tanda jangan buat alright, itu dah. Itu di padang mahsyar ya. Cerita di padang mahsyar. Yang layak masuk syurga hanya 3 baris saja. Dengar elok. Yang layak masuk syurga hanya berapa baris? 3 baris. Itu pun enggak masuk syurga dulu tak? 3 baris itu dibariskan semula. Ya. Dibubarkan barisan tu, dibariskan semula. Dibaris kepada 4 baris. Yang 117 baris itu mana? Tadi 117 baris itu mana? Sudah masuk neraka. Ini yang tinggal, yang baki tu. Dibariskan semula kepada 4 baris.
Yang pertama, masuk syurga tanpa hisap. Tahu tak masuk syurga tanpa hisap? Masuk syurga, tak ada hisap-hisap. Terus je. Jalan kata malaikat. Tak ada kena cek. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk syurga tapi lambat. Kenapa lambat? Kena hisap. Kena cek. Nah, rumah ada berapa? Baju ada berapa? Mat ada berapa? Gelang ada berapa? Rantai panjang ada berapa? Duit ada berapa dalam bank? Semua cek dia melambatkan dia masuk syurga. Itu yang nombor dua. Ya, tapi surahnya masuk syurga juga, tak masuk neraka. Kerana dia dihisap. Yang dihisap tu benda yang halal. Tak apa, duitnya halal, mahnya halal, pakaiannya halal, mentokanya halal, rumahnya halal, apa benda yang daripada itu halal. Cuma lambat sikit. Ngapa lambat? Ngapa lambat? Kena cek, kena periksa. Itu yang jadi lambat tu. Sebab itu perempuan dengar elok, orang yang kaya, dia akan lambat masuk syurga berbanding dengan orang miskin, 500 tahun lambat. Orang yang kaya, yang bertakwa, duduk takwa tu, dia akan lambat masuk syurga berbanding dengan orang miskin yang bertakwa juga. Orang miskin tu dulu masuk syurga berapa lama? Berapa lama dulu orang miskin tu masuk syurga? 500 tahun. Orang yang kaya tu 500 tahun lambat. Kerana semua akan dicek. Tak pernah dengar ayat ni. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Tak pernah? Surah apa? Surah apa? Mana pula Al-Qur'an? Salah. Alha. Alhaakumut takasur. Ujung sekali. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim summa latarawunna 'ainal yaqin. Betul? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Al-Qur'an cerita hari kiamat. Ini At-Takasur nama surahnya. Alright, itu yang kedua. Ingat tak berapa baris tadi? Orang beriman tak berapa baris? 4 baris. Yang pertama apa? Masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, masuk syurga. Udah penat ngajuk dah lupa. Baru ngajuk kejap dah lupa. Yang kedua apa? Masuk syurga tapi lambat. Tak masuk neraka kerana lambat. Yang ketiga, golongan kiri. Golongan kiri itu masuk neraka dulu. Neraka dulu, dah habis dosa dan neraka dibakar, baru dia masuk dalam syurga. Ingat ni 4 golongan ni. Yang keempat, golongan tengah-tengah. Masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Terhegi-hegi di atas titi siratul mustaqim. Golongan tengah-tengah. Ini 4 golongan. Ingat tu. Bulan depan nak tanya, siapa tak tahu siap kena ketuk tampi tau. Ada 4 golongan. Golongan pertama, ini nak tanya kejap ni. Yang golongan pertama, orang masuk syurga tanpa hisab. Ingat tu, faham tu? Benar-benar ke main ni? Yang kedua, masuk syurga tapi kena hisab. Lambat ke cepat? Lambat. Yang ketiga, masuk neraka dulu, lepas itu baru masuk syurga. Siapa nak? Masuk neraka dulu, lepas itu baru masuk syurga. Lagi apa? Yang keempat, golongan 4. Golongan apa keluarnya? Golongan tengah-tengah. Golongan apa? Perempuan, tuan-tuan, tengah-tengah. Masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Bila ditimbang sama berat dosa dengan pahala. 50% dosa, 50% pahala. Semayang pun semayang, ambil mereka pun ambil mereka juga. Zikir pun zikir, dangdut pun dangdut juga. Tutup aurat juga, jemur kain kita tak ada juga. Jadi dia buat dua-dua. Taat pun buat, maksiat pun buat. Bila ditimbang sama berat. Jadi nak masuk syurga tak cukup pahala, nak masuk neraka tak cukup dosa.
Jadi terhege-hege di atas titik siratal mustaqim, merayu-rayu pada ahli syurga. Minta diberi satu pahala. Tolonglah aku ni, Sayuti bagi aku satu pahala. Sayuti tengah tu dia dah masuk syurga. Apa buatnya? Dia masih tengah meluk bidadari. Orang syurga meluk bidadari dah. Tolonglah Jad bagi aku ni satu pahala. Jad pun tengah berdendang sayang dengan bidadari itu. Tengah berdendang sayang. Alah payung, ketipang, payung. Dia tak ada kerja lain. Tak ada ibadah pun. Enjoy je dengan bidadari. Peduli dengan beda. Merayu, entah berapa ribu tahun merayu. Akhirnya adalah golongan yang simpati dengan mereka ni. Yang golongan tengah-tengah tu, bagi mereka itu satu pahala. Bila dapat satu pahala, layak ke tak layak masuk syurga? Perempuan, layak ke tak layak? Layaklah, berat pahalanya. Dosa sikit. Layaklah dia masuk syurga. Ya. Tapi dah jenuh merayu-rayu lah. Itu golongan apa? Golongan tengah-tengah. Ya. Dia panggil Ashabul A'raf, golongan tengah-tengah. Ya. Cakap Arabnya Ashabul A'raf. Oleh kerana yang bagi mereka itu kemurahannya, simpati dia, kerana dia bagi pada orang yang golongan Arab, Ashabul Arab tu, kerana itu Allah hadiahkan mereka syurga yang tertinggi, walaupun ibadahnya tak melayakkan dia dapat syurga itu. Itu 4 golongan. Ingat ni? Ya, boleh ingat ke tak? Yang pertama, golongan apa? Orang masuk syurga tak kena hisab. Yang kedua, orang masuk syurga tapi kena hisab. Yang ketiga, masuk neraka dulu. Yang keempat, tengah-tengah. Itu keadaannya. Ya. Keadaan di akhirat besok. Baik, kita tengok. Dia orang takwa tu sentiasa berada dalam ke arah Tuhan yang pemurah. Ya. Tapi orang yang derhaka, dia dimasuk ke neraka jahanam. Menghalau mereka itu ke neraka jahanam. Ya. Dia dalam keadaan yang dahaga. Perhimpunan bagi menunggu hari ini adalah perhimpunan di suatu tempat, keputusan Allah terhadap manusia. Allah buat keputusan terhadap manusia. Selepas itu Allah menyuruh malaikat memandu manusia kepada mahsyar dalam keadaan manusia pada hari itu samalah dengan keadaan mereka semasa keluar daripada perut ibunya. Artinya apa? Telanjang. Macam kita ada ke berseluar kita keluar dalam perut mak kita? Ada pakai gaun ke puan-puan? Ada pakai sependa ke? Apa yang ada? Keluar dalam perut mak? Telanjang lah ke? Itu kau betul lah ya. Dalam keadaan semasa keluar dari perut ibu, iaitu berkaki ayam, lagi bertelanjang dan tidak berkhatan, tidak berkhitan, nanti belum sunat lagi di situ ya. Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada hadis. Ayat Quran tak ada, tapi hadis ada ya. Apa kata Nabi? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya syurun nas yaumal qiyamati ufatun quratun qurla." Qultu ya Rasulullah, yanzuru ba'dhum ila ba'd? Qala ya Aisyah, ashaddu min anna yanzuru ba'dhum ila ba'd. Dihimpunkan manusia pada hari kiamat di dalam keadaan berkaki ayam. Apa arti kaki ayam? Tak kasut. Kaki ayam. Lalu jalan kaki ayam. Balik rumah orang kaki ayam, ikut jalan raya lalu. Tak lalu. Itu esok di perang masyarakat esok kaki ayam belaka. Bertelanjang. Baju tak ada, seluar tak ada, kain tak ada, apa pun tak ada. Telanjang je. Dan tidak berkhitan. Artinya tak ada bersunat, tak ada. Lelaki pun tak ada bersunat, perempuan pun tak ada bersunat ya. Lalu berkata Aisyah, wahai Rasulullah,
Kalau begitu manusia di hari itu dapat melihat aurat yang lain. Tidak kemalu ketika itu, kata Aisyah nanya pada Rasulullah. Orang ni nengok orang ni punya, orang ni nengok orang ni punya, orang punya. Tidak kemalu ketika itu. Apa jawab Rasulullah? Baginda menjawab, wahai Aisyah, suasana di hari itu membingungkan manusia daripada melihat seorang akan aurat masing-masing. Tak ada tengok aurat orang. Tak sempat. Sibuk benar. Masing-masing takut apa yang akan berlaku pada diri dia. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi ni? Apa lepas ni apa? Lepas ni apa? Tak sempat nak tengok aurat orang lain. Begitulah dahsyatnya, huru-haranya ketika bangkit dari kubur di padang mahsyar tu ya. Itu keadaannya. Faham ke ni? Lagi apa? Dari Aisyah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allah khufatan ghuratan ghurla thumma qala kama bada'ana awwala khalqi nu'iduhu wa'dan 'alaiha inna kunna fa'ilin thumma qala ala wa in awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim ala wa innahu yukha'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim zata shimal fa aqulu ya rab ashabi faqala innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka apa? Ada lagi dah? Tak ambil lagi ba'daka fa aqulu kama qala al-'abdu as-salihu. Lagi apa? Zu kuntu alaihim syahida ma betul ma fuqtu tun maaf tun kan ma tumtu ya fahum falamma tawaffati kunta anta raqiba alaihim fayuqalu inna haula lam bazalu bagaimana murtadina ala aqabihim munza farqahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah berucap dengan katanya, wahai manusia, ya ayuhan nas, ya wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan pada Allah di mahsyar. Semua akan berhimpun di padang mahsyar nanti. Dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang dan tidak berkhitan. Kemudian baginda membaca ayat Quran tadi ya, kama bada'ana awwala khalqi apa dia? Nu'iduh wa ghadan alaina inna kunna fa'ilin. Surah apa entah saya. Tak ada kabar ni. Bagaimana kami telah memulakan apa? Penciptaan. Kami telah memulakan penciptaan pertama, iaitu ada kasut. Ada kasut kan? Kita lahir mak dah. Tak ada. Kasut tak ada, pakaian tak ada, apa tak ada. Tak berkaitan pun tu. Begitulah kami akan mengeluarkannya. Itu suatu yang
pasti akan kami tepati. Pasti akan kami tepati. Mesti berlaku itu. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Kemudian baginda berkata lagi, ketahuilah bahawanya awal-awal makhluk yang diberi pakaian di hari kiamat nanti ialah Nabi Ibrahim. Nombor satu Nabi Ibrahim yang akan diberi pakaian nanti. Nabi Ibrahim, ketahuilah bahawa sesungguhnya akan dibawa datang lelaki daripada umatku, kemudian ditarik mereka itu kepada pihak kiri, pergi ke kiri. Iaitu ke kiri ada apa? Neraka lah. Belah kiri itu neraka, belah kanan syurga. Akan tarik ke kiri, iaitu ke neraka. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat aku. Itu orang-orang aku biasa ni sahabat aku tu, kata dia. Nabi ngabar pada Allah ya. Ngapa masuk ke neraka? Lalu dijawab, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah mereka telah lakukan selepas wafat kamu tu. Bila Nabi dah wafat, mereka menjadi kafir balik. Padahal mula-mula mereka beriman dengan Nabi. Bila sudah Nabi tak ada, mereka balik derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi balik menjadi kafir. Kamu tak tahu, kamu dah mati, mana tahu? Lalu dia masuk dalam neraka. Yang kata tidak mengetahui apakah mereka telah lakukan selepas wafat engkau. Maka aku berkata, sebagaimana orang hamba yang soleh, yaitu Nabi Isa bin Maryam, Isa bin Maryam berkata apa kata? Falamma tu utani kuntu anta raqibu alaihim wa kuntu alaihim syahidan ma damtu fihim. Itu dia ya. Berarti cakap Melayunya apa? Dan aku di kalangan mereka, aku bersama dengan mereka, kata Nabi Isa, ngabar pada Tuhan ya. Manakala engkau mematikan aku, maka engkau adalah pemerhati di atas mereka. Kamu nampak apa mereka lakukan. Lalu dijawab kepadaku, dijawab kepadaku daripada Nabi Muhammad nanti. Sesungguhnya mereka itu berkekalan dalam keadaan murtad. Kenapa murtad? Mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu jadi murtad tu. Sejak daripada engkau meninggal dunia, bila kamu Nabi Isa tu, dia bukan meninggal dunia pun. Sekarang ni ada lagi tak Nabi Isa? Ada di langit. Setelah dia dah naik ke langit pun, banyak orang yang mengatakan dia itu anak Tuhan. Tapi dia akan turun nanti, lepas tu dia akan meninggal dunia ya. Dia akan wafat juga. Di tempat perhimpunan tersebut manusia akan menemui bencana dan huru-hara yang dahsyat. Huru-hara yang amat dahsyat ya. Huru-hara yang dahsyat. Al-Miqdad bin Al-Aswad meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Apa tu? Tadnil asy-syamsu yaumal qiyamati min khalqi hatta takuna minhum. Lagi baik. Kamiqdari mailin fayakunu nasu ala qadari a'malahum fil ard. Faminhum man yakuna anni ka'batu wa minhum man yakunu anni raqabati wa minhum man yakuna ila hafunati wa minhum man yanqil
yanjimuhu, ya betul. Yanjimuhul irq. Arqu innaha inhafa. Wa ansari biyadi ila fihi. Pada hari kiamat matahari akan menghampiri manusia hingga jadilah ia hampir dengan manusia hanya sekadar 1 mil. 1 mil itu sebatu. Nah, kalau sebatu matahari lalu kenanya. Lebih lagi kalau seningkan. Nah, ini 1 mil itu sebatu. Nah, maka jadilah manusia dalam berpeluh-peluh. Nah, berpeluh mengikut kadar amalan masing-masing. Ada yang diantaranya mereka peluhnya sampai kepada 2 buku lalinya. Ada di antaranya mereka sampai kepada pinggangnya. Dan ada di antara mereka peluh mengelilingi tengkuknya sampai ke tengkuk, sampai ke leher. Dan baginda mengisyaratkan, beri signal, buat contoh dengan tangan ya. Mengisyaratkan dengan tangannya kepada mulutnya sampai ke mulut. Dalam hal demikian ada manusia yang berada di bawah naungan Allah. Itu ada. Itu yang tak kenal tu. Orang tak kenal di mana duduknya? Di bawah naungan Allah. Apa nama naungan Allah? Apa namanya? Naungan Allah tu di padang mahsyar. Namanya Arash. Sebut apa namanya? Arash. Nak ada duduk di bawah Arash? Kalau nak, layakkan diri itu untuk dapat naungan Arash. Ada yang duduk di bawah naungan Arash. Dalam hal yang demikian ada manusia yang berada di bawah naungan Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzlihumullahu fi zillihi yauma la zilli illa zilluh. Al-imam al-adil wa syabun nasha' fi ibadihillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rijalani najana nahaban fillah istama'na alaihi wa tafarrafa alaihi wa rajulun da'athul ra'atu zatul mansibi wa jamalun faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqu bi sadaqatin faghfalaha hatta la ta'lama bi yaminahu ma tanfiqu shimaluhu wa rajulun zakarallahu khaliya fa'adat ainahu. 7 golongan manusia. Sab'atun itu 7 golongan manusia Allah akan naungi mereka di bawah naungannya. Naungan Allah ada 7 golongan ya. Pada hari kiamat nanti, yang pada hari itu tidak ada sebarang naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Mereka itu yang pertama ialah imam yang adil. Imam yang adil. Imam itu bukan imam sembahyang. Imam pemimpin. Pemimpin yang adil. Dia ikut perintah Allah. Kalau dia menteri ikut perintah Allah. Kalau dia raja ikut perintah Allah. Kalau dia DO ikut perintah Allah. Dia jadi imam yang adil ya. Semua ni kita ni pemimpin Melaka ni. Bukan macam Datuk Seri Anwar Ibrahim aja. Kita ni pun imam juga. Ya tak? Ya tidak tuan-tuan dan puan. Semua ni pemimpin Melaka. Kullukum ra'in kata Nabi. Setiap kamu tu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Ya, perempuan ni pemimpin juga ni. Walaupun tak ada siapa dipimpinnya. Seorang-orangnya dia memimpin matanya, memimpin lidahnya, memimpin tangannya, memimpin kakinya. Pemimpin lalu tu akan ditanya. Apa kamu tengok dengan mata kamu? Apa kamu dengar dengan telinga kamu? Apa kamu cakap dengan lidah kamu? Semua akan ditanya. Saya dah baca ayat tadi. Summalatus alunna yawma idzin anin. Kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima. Dari Allah Ta'ala.
Itu tadi apa? Pemimpin yang adil. Ustaz, mana itu kecil dia punya ada ya? Apa namanya? Pemimpin yang kecil-kecil tu ya? Boleh bertobat lebih masa ya? Bukan dari pandangan tu ya? Memanglah. Dia tengok kapasiti dia lah. Dia mimpin apa? Kalau dia keluarga, mimpin isteri dan anak-anaknya. Di samping mimpin mata-mata dia, isteri dia macam mana? Ya. Yang tak ada isteri macam seperti ni, apa? Apa mimpinnya? Mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Semua akan dicek ya. Dia pemimpin juga. Walaupun tak ada benda yang lain tak dipimpin, tapi di sekurang-kurangnya dia memimpin anggota diri dia. Jadi kalau dia salah gunakan benda-benda yang ada pada dia tu, kena seksa lah. Akan diseksa lah. Salah guna mata tu tengok macam-macam yang jahat-jahat tengoknya, yang berdosa-dosa tengoknya. So akan dicek, akan seksa. Lidah cakap je muka-muka je, ngata orang je anu berdosa je kerjanya, ataupun mengumpat je kerjanya, ataupun maki orang je. So akan dia diseksa. Begitulah. Jadi semua orang pemimpin. Tak ada siapa yang bukan pemimpin. Tapi tengoklah kalau besar kepemimpinannya, banyaklah soalannya. Banyaklah dia punya hisap, ceknya itu yang lama tu. Itu yang katakan 500 tahun tu. Tapi kalau dia adil, baru dia dapat naungan aras di hari yang tidak ada naungan baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam apa tu? Beribadat kepada Allah. Pemuda yang warak ya, pemuda yang warak. Termasuk pemudi lah, jangan apa pula terkasih pula ya. Bila saya pemuda termasuk pemudi. Warak. Apa tu warak? Meninggalkan benda-benda yang halal, takut jadi haram. Itu namanya warak ya. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terikat kepada masjid. Hati nak ke masjid aja. Itu setiap minggu dibaca di khatib. Ada baca khatib tu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, lelaki yang sentiasa hatinya tertambat kepada masjid. Dia nak ke masjid aja. Dia tak selesa sembahyang di rumah. Tak selesa melepak di rumah. Dia kena melepak akan ke masjid. Sana boleh intikaf, boleh sembahyang, boleh baca Quran, boleh selawat dan sebagainya. Yang ketiga. Yang keempat, 2 orang lelaki yang berkasih kerana Allah. Mereka berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Yang bercerai pun kerana Allah. Macam kita pagi ni lah. Ngapa datang? Tuan-tuan dan puan-puan ngapa datang pagi ni? Kerana Allah. Kerana nak untuk ilmu. Ya? Saya pun ngapa datang? Ngapa datang? Kerana nak mengajar ilmu. Jangan jelin aja lepas ni. Tak ada lan pagi ni ya. Kalau tak ada macam? Melepas laku pagi ni. Melepas apa? Melepas apa perempuan? Jet pun tak ada dekat. Melepas laku pagi ni. Datang saja ni. Apa bendanya? Apa bendanya? Envelope. Ya? Kalau kerana envelope, apa dapat? Dapat envelope aje lah. Tak ada apa pahala. Itu dah. Jadi biar semata-mata kerana Allah. Betulkan niat tu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan kerana agama. Itu dapat naungan aras ya. Yang kelima, lelaki yang diminta melakukan perbuatan maksiat, perbuatan zina ya. Oleh perempuan yang berpangkat dan cantik. Perempuan tu pangkat besar, cantik pula tu. Ngajak kita, bang, mari lihat dia menolak. Kenapa? Ngapa menolak? Kerana takut dengan Allah. Bukan kerana dah tua. Bukan kerana dah tak lalu. Tapi kerana takutkan Allah. Ya? Itu dah. Itu yang kelima. Ya? Yang keenam. Lelaki yang bersedekah. Kemudian menyembunyikan sedekah itu. Hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkannya oleh tangan kiri. Tangan kiri tak tahu banyak mana dia bagi. Ya? Tangan kanan tu masuk dalam tabung. Tangan kiri tak tahu berapa banyak. Itu jenis itu. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, dan lelaki yang berzikir, sentuh ingat Allah, berzikir aja. Dan berzikir mengingati Allah dalam keadaan seorang diri
Hingga mengalir air matanya. Setiap malam bangun sikit, menangis, bermanja-manjaan dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah. Itu yang nanti dapat naungan aras. Siapa dapat naungan aras? Nyongongin. Yang di bawah sana tu, di luar tu, apa jadi pada dia? Yang lain apa jadinya? Mengelejat lah, mengelupa. Matahari secengkar dari kepala. Peluhnya. Ada orang peluh hak pukul lali, ada orang peluh hak betih, ada orang peluh hak lutut, ada orang peluh hak pinggang. Nak mana? Nak hak mana peluh tu? Begitulah seluruhnya. Itu keadaan pada masyarakat. Apabila keadaan ketika itu dahsyat sangat, dahsyat dan huru-hara adalah hebat, sangat hebat. Huru-hara lagi adalah hebat terhadap manusia. Di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar itu mereka memohon syafaat daripada Allah. Minta syafaat. Apa tu syafaat? Syafaat apa tu ya? Bantuan, pertolongan, tentu syarat daripada Allah melalui para nak rasul-rasulnya. Minta pada syafaat. Mula-mula minta pada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi, aku, kau aku tak boleh bagi kamu pertolongan. Lepas itu minta pada Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, nafsi. Aku tak boleh nak tolong kamu. Aku pun malu dengan Allah Ta'ala. Itu minta pula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, nafsi. Lepas itu minta pula dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, nafsi. Lepas itu minta pula Nabi Isa. Nabi Isa kata, nafsi. Aku tak boleh tolong kamu. Lepas itu Nabi Isa kata, pergi kamu minta pada Nabi Muhammad. Kita pun pergi jumpa Nabi Muhammad. Kita minta Nabi Muhammad pertolongan dari dia. Dia pun bagi syafaat. Dia pun minta doa dengan Allah. Allah kabul doa. Dia pun bagi syafaat. Jadi syafaat itu yang boleh bagi bila siapa orangnya? Di akhirat besok yang boleh bagi syafaat siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia je boleh bagi syafaat. Ndak kata nak syafaat Nabi. Sekali lagi, ndak kata nak syafaat Nabi. Kalau ndak, banyaklah selawat pada dia. Senang ke susah nak selawat? Senang balik ke Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tengah naik motor boleh tak? Allahumma salli ala Muhammad boleh? Tengah mak mentokar balikkan ke kampung boleh tak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh belakang ya? Itu dah. Itu syafaat ya. Tiap-tiap orang Rasul menyerahkan hak memberi syafaat itu kepada Rasul-Rasul yang kemudian. Daripada mereka hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang boleh bagi syafaat. Lalu baginda memberi syafaat kepada mereka. Dan syafaatnya diterima oleh Allah. Kemudian berpalinglah manusia itu manusia menerima kata-kata putus terhadap diri mereka sendiri. Itu syafaat ya. Itu kelakuan benda yang berlaku daripada masa tadi. Lastnya minta syafaat. Kemudian akan datang kita akan baca apa? Balasan amal. Itu dibalas balik. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Alright. Itu perkara yang berlaku daripada mahsyar. Dia boleh sampai kepada apa? Di mahsyar tu macam mula dia hisap. Lepas tu ditimbang. Lepas tu akhirnya bagi semangat. Lepas tu last sekali kita akan meniti siratal mustaqim. Itu akan datang last sekalinya meniti siratal mustaqim ya. Alright. Itu baru nombor apa tadi yang kita baca tadi? Nombor 6. Akan datang nombor 7. Sekian dulu. Dah lenguh belum? Dah lenguh ke belum? Kita start pukul 9 tadi. 9 lebih sikit. Ini dah pukul 10 suku. Udah ke belum? Udah ke belum? Belum habis dah cabut udahnya. Saya nak lekas balik tu. Belum habis lagi mula saya kata. Udah ke belum? Udah. Alright. Sekian dulu pembacaan kita. Bukan ngajar pun baca je ya. Mudah-mudahan kita sedar. Benda ini akan berlaku pada kita tau. Jangan ambil lewa je. Yang buat tak tahu je. Esok akan berlaku pada saya. Akan berlaku pada tuan-tuan. Akan berlaku pada perempuan. Semua akan berlaku pada kita. Jadi bersedialah kita. Supaya kita tak kena azab di akhirat nanti ya.
Nah, sekian dulu. Aku